Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur jikalau pagi hari ini Tuhan boleh memanggil kita untuk datang beribadah dalam ibadah misi memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita dapat berdiri di sini oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh datang menyembah Tuhan karena Tuhan boleh memilih kita sebagai anak-anaknya. Mari dengan sungguh kita naikkan pujian Haleluya Sang Domba. Menyucikanku, Kau memanggilku dengan namamu, jadikanku anakmu. Biarlah kuasa-Mu bekerja di dalamku, mengubahku jadi seperti-Mu. Setiap bangsa akan melihat kemuliaan
haleluya, 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 Sang Domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, setiap suku, setiap bangsa, setiap pulau, berikan hormat, kemuliaan, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Tuhan yang kami imani, kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah Allah kami yang patut kami tinggikan, kami agungkan dan kami muliakan ya Tuhan. Karena Engkaulah yang menjadikan langit, bumi serta segala isinya. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Untuk pagi hari Tuhan boleh mengumpulkan kami bersama-sama untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Memperingati hari kenaikan-Mu ke surga ya Tuhan. Seperti janji-Mu ya Tuhan, Kau akan datang kembali untuk menjemput kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan kami iman yang teguh untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, Kau boleh memberi kesempatan untuk melayani Kau pagi hari ini Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan yang tidak layak ini ya Tuhan. Ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Tuhan Bapa di surga, doa menyerahkan hamba-Mu yang telah Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Kau pakai dia Tuhan, kehendak-Mu ya Bapa. Saat firman-Mu kami dengar ya Tuhan, mampukan kami mengerti dan memahami ya Tuhan. Terlebih mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dalam tangan pimpinan penyertaan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, mari kita naik, mari kita membaca sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Kita akan baca secara silih berganti. Saya akan mulai dari ayat 9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku menangkan orang-orang yang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedang sendiri menangkan mereka orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapatkan bagian dalamnya. Jemaat silakan duduk. Kematian Tuhan kita di kayu salib itu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Hezkiel 18:32 berbunyi demikian. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup.
Bapa di surga, Tuhan, inilah kami ya Tuhan, dengan segala keberadaan kami ya Tuhan, dengan segala kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kami ya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau telah mendengar doa-doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tahu apa yang kami perbuat di atas muka bumi ini Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kami sembunyikan dari hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami akui banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, saat ini kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Tuhan Bapa di surga, Engkaulah kuat kuasa kami ya Tuhan. Engkaulah tuntunan kami ya Bapa. Kami mohon ya Tuhan, Roh Kudus-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Sehingga hari lepas hari Tuhan, kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan Bapa di surga, inilah doa dan pengakuan dosa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita telah merasakan begitu damai dan sukacita kasih Tuhan Yesus. Marilah kita bagikan kasih dan damai itu kepada orang-orang yang belum mendapatkannya. Kita naikkan pujian 153, Yesus mengasihimu juga padaku. Kesaksian pujian secara virtual. Yang pertama, vokal grup dari Bajem Reni Jaya dengan judul Juru Selamat Dunia. Dilanjutkan dengan kesaksian pujian secara virtual, Ku Bersyukur oleh vokal grup Bajem Dadap.
Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan Tuhan menghendaki semua boleh diselamatkan. 99 domba yang di kandang, tapi sang gembala mencari satu yang tersesat. Mari kita naikkan pujian ini, 99 dombanya. Ayat yang pertama bersama-sama, ayat kedua wanita, dan ketiga itu pria, dan keempat kita bersama-sama lagi naikkan pujian ini. Dombanya di kandang, yang satu tak turut perintah, tersesat di lembah, jauh di padang belantara, dari sang gembala kasih, dari sang gembala kasih. Tuhan ini semuanya, apa puaskah kau? Jawab Tuhan, domba hilang, itu pun milikku. Jalan susah, curam terjal, meski sulit pun ku cari, meski sulit pun ku cari. Ayat 3 pria dan 4 bersama-sama. Tuhan teteskan darah-Mu sepanjang zaman. Kata Tuhan, ku terluka demi domba hilang. Mengapa tangan-Mu luka, penuh duri sepanjang jalan, penuh duri sepanjang jalan. Gunung dan jauh di sana yang penuh bahaya, terdengar suara Tuhanku yang hilang selamatlah. Malaikat pun bersenanglah, domba hilang didapatnya, domba hilang didapatnya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Johari Johanis. Shalom Bapak yang dikasih Tuhan. Puji 主所爱 Tuhan. 的弟兄姐妹们平安， Ya, puji Tuhan. Haleluya, surat Tuhan itu baik. Amin. 感谢主，哈利路亚，赞美主。 Ya, di tengah-tengah pandemi ada kesempatan yang sangat indah bagi kita untuk bersama-sama ibadah dalam momen memperingati hari kenaikan Kristus ke sorga. 在疫情当中，上帝赐给我们这美好的机会，我们可以一起来纪念主耶稣基督升天的日子。 Nah, saudara, berkaitan dengan momen ini, ada dua bagian firman Tuhan yang ingin saya bacakan bagi kita. 那么在纪念升天节期间，我们要读2段的经文。 Yaitu yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 1 8 dan 9. 第一段是在《使徒行传》第1章8到9节， Kemudian 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. 第二段是在《哥林多前书》9章19到23节。 Ya, tadi kita sudah baca 1 Korintus 9 19 sampai 23, Saudara ya. 刚才我们已经读了《哥林多前书》9章19到23节。 Ya, saya hanya bacakan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan 9, tetapi nanti konsentrasi yang kita ingin pikirkan, kita renungkan adalah 1 Korintus 9.
现在我要读《使徒行传》第1章8到9节，但是讲道的重点是在哥林多前书9章19到23节。 Ya, saudara, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, nanti kemudian dalam bahasa Mandarin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 使徒行传1章8到9节，但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极，做我的见证。说了这话，他们正看的时候，他就被提上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。 Ya, saudara, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. 我们还没有思想主的话语之前，让我们同心祷告。 Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu 天父，我们感谢你， karena kesempatan yang indah Tuhan anugerahkan bagi kami untuk beribadah bersama-sama dalam momen kenaikan Kristus ke sorga. 因为在纪念主耶稣基督升天的日子，你赐给我们美好的机会，可以一起聚集聆听你的话语。 Kami bersyukur boleh hadir di rumah-Mu ya Tuhan. 我们感谢你，我们可以在你的圣殿。 Dan juga bersyukur buat saudara kami yang beribadah dari rumah. 我们也感谢你，我们的弟兄姐妹一部分在家里崇拜。 Tuhan, satukan hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. 求主使我们的心合一，一起来歌颂赞美主。 Dan siapkan hati kami untuk bersama-sama mendengar, merenungkan firman Tuhan. 也预备我们的心，一起来聆听，并且思想你的话语。 Tuhan, kiranya mengurapi kedua hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. 求主高摩你2位你所托付的仆人， Pakai kami dengan hikmat dan kuasa-Mu ya Tuhan, 赐给我们属灵的力量和智慧， supaya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan isi hati Allah bagi kami. 使我们可以照着神的心意传递你的信息。 Kini saat pemberitaan firman Tuhan kami serahkan sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus. 我们将这段传讲信息的时间仰望交托，恳求圣灵带领。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告。 Haleluya. 哈利路 Amin, 亚， amin. Puji Tuhan. 感谢 Ya, 主。 Bapak sekalian, hari ini kita merayakan hari kenaikan Kristus. 弟兄姐妹们，我们今天纪念主耶稣升天。 Saudara-saudara, hari kenaikan Kristus itu tidak hanya sekedar untuk diperingati. 弟兄姐妹们，我们不单单只是纪念耶稣升天， Tapi hari kenaikan Kristus itu merupakan deklarasi keilahian Kristus menang atas kuasa dunia ini. 但是耶稣升天是基督的神性和得胜世界权势的一个宣告。 Kenaikan Kristus ke surga saudara menjadi dasar pengharapan iman bagi orang-orang yang percaya. 耶稣基督升天成为基督徒信仰的基础。 Dengan kenaikan Kristus ke surga, saudara memberikan kepada kita pengharapan bahwa kita yang percaya kepadanya juga mendapatkan hidup yang kekal. 耶稣基督升天，给我们凡相信他的人一个保障，就是永生的盼望。 Kemudian saudara, dari teks yang kita baca tadi dari Kisah Para Rasul, saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata, sebagaimana kau melihat dia naik ke atas, demikian juga kau akan melihat dia datang kembali. 就好像我们刚才所读的《使徒行传》，我们看到他怎么样被接上去，他还要怎样再来。 Pada hari ini kita merayakan hari kenaikan Kristus. 今天我们纪念耶稣升天， Kita sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. 我们正在等待耶稣第2次的来。 Amin. 阿门。 Saudara, kalau demikian maka kita adalah orang-orang yang membutuhkan kesetiaan untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. 若是这样的话，我们就需要有忠心来等待耶稣基督再来。 Nah, saudara-saudara, sebelum Yesus naik ke surga, 在耶稣还没有升天之前， Ia telah menyampaikan sebuah pesan yang sangat-sangat penting bagi engkau dan saya. 他为你和我颁布了一项非常重要的命令。 Pesan apa itu, saudara?
是什么样的吩咐呢？ Seringkali kita kenal dengan amanat agung. 我们知道这就是大使命。 Saya yakin ayat ini sudah berkali-kali berulang-ulang disampaikan dan dikhotbahkan dari mimbar ini. 我相信在这讲台上，这一段经文已经多次的被传讲。 Mari kita lihat Saudara Matius 28 ayat 18 dan 19. 让我们打开马太福音28章18、19节。 Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, 主耶稣对他的门徒说 ini sebelum peristiwa Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga. 这是在耶稣还没有升天之前， Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. 天上地下所有的权柄都赐给我了。 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。 Saudara-saudara, di situ Tuhan Yesus katakan segala kuasa diberikan kepadaku. 主耶稣在这里很清楚的说，天上地下所有的权柄都赐给他了， Baik kuasa di surga maupun di bumi. 无论是天上的或者地上的。 Karena kuasa itu, 因着这个权柄， pergilah, jadikanlah. 你们要去，使万民。 Saudara kata pergilah ini bukan hanya sekedar perintah. 这去不单单是一个命令， Tapi pergilah ini dikaitkan dengan jadikanlah itu adalah doing a mission. 但是这里是说去实行一个使命。 Artinya panggilan kita sebagai murid Kristus adalah doing a mission. 所以我们身为耶稣基督门徒的呼召，就是要去实行使命。 Panggilan kita yang didasari atas otoritas Kristus yang berkuasa atas sorga dan bumi, 这个呼召是基于耶稣基督天上地下所有的 yaitu 权柄， untuk mengerjakan misi Allah bagi dunia. 就是为上帝在世上实行这个使 Dan 命。 inilah panggilan gereja. 这也是教会的呼召。 Senang sekali dengan nama gereja kita, Saudara Gepembri. 我非常喜欢你们教会的名称，就是宣道堂。 Kiranya nama ini tidak hanya menjadi slogan gereja dan nama gereja, 但愿这个名称不单单是你们教会的名 kiranya 字， nama gereja kita menjadi identitas kita dan melekat pada diri setiap jemaat Tuhan. 但是但愿这个名称能够成为我们身份的表明，在每一个信徒身上。 Gereja yang hadir di sepanjang zaman tugasnya adalah beritakan Injil. 在世世代代教会的存在，最大的使命就是传福音。 Saudara-saudara, gereja kalau tidak melakukan perintah Tuhan ini, saudara, kita tidak sesuai dengan rancangan Allah menghadirkan gereja di dunia ini. 如果教会没有实行这个使命的话，就不符合上帝在地上设立教会的目的。 Mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, saudara. 所以不管你愿意不愿意，不管你赞成不赞成， Sebagai gereja kita harus melakukan mandat ilahi ini. 我们身为教会就必须实行这个大使命。 Saudara, seorang misioneri yang sangat terkenal yang bernama James Hudson Taylor, 有一位非常出名的宣教士，就是戴德生牧师。 dia berkata, saudara, the Great Commission is not an optional to be considered, but a command to be obeyed. 他说，大使命不是可以考虑的选择，而是必须遵行的命令。 Atau amanat agung itu tidak hanya sekedar untuk kita ketahui. 所以这个大使命不单单是让我们知道而已， Amanat agung itu bukan sebuah pilihan, 大使命不是一个选择， tetapi amanat agung itu adalah sesuatu yang harus ditaati. 但是大使命是我们每一个人必须去遵行的。 Kalau saudara tidak mentaati 10 hukum Tuhan, berdosa tidak? 如果你不遵守世界，你有没有犯罪？ kita bilang Musa berdosa Musa. 我们说牧师 Itu jelas Musa. 是很清楚是犯罪。 Bagaimana kalau kita tidak mentaati amanat agung, perintah Tuhan? 但是如果我们没有遵行主所颁发的大使命，怎么样呢？ Berdosa tidak? 有没有犯罪？ Saudara-saudara, 弟兄姐 kalau 妹们， Tuhan menginginkan kita untuk mentaati sesuatu, 如果上帝要我们遵行某一件 dan 事， kita tidak mentaati apa yang Tuhan inginkan,
而我们没有去实行上帝所要我们做的。 Saudara, saya merasa kita berdosa sama Tuhan. 我觉得我们已经得罪了上帝。 Jadi kalau demikian saudara, maka pelayanan misi bukanlah pilihan untuk dilakukan, tetapi sesuatu yang harus kita lakukan. 若是这样，这个大使命不是我们所可以商量考虑的选择，而是必须遵行的命令。 Mungkin saya berkata, oke Musa, kalau dalam keadaan normal ya mungkin pelayanan misi masih bisa kita kerjakan ini. 我们说是的，牧师，如果是在正常的环境里，我们可以去实行。 Kita bebas pergi dan menjumpai orang-orang yang mau kita layani. 我们可以自由的出去见那些我们要服侍的人。 Nah, bagaimana kalau situasinya tidak memungkinkan seperti saat ini dalam masa pandemi? 但是若是像现在在疫情当中情况不允许的话， Seperti ini misinya impossible untuk dilakukan. 看起来这个差传宣教的使命不能去实行， Karena dalam masa pandemi ini kita dibatasi dengan banyak hal. 因为在疫情当中我们受到很多的限制。 Kita harus pakai masker sekarang. 我们现在必须戴口罩， Ya, ada yang ibadah dari rumah 有的人在家里崇拜， karena jemaat dibatasi untuk datang kumpul-kumpul di gereja. 因为在教会崇拜受人数的限制， Dan ini adalah dampak dari pandemi COVID-19. 还有一些就是新冠疫情所带来的影响。 Saudara-saudara, pandemi bukanlah masalah satu bangsa. 疫情不单单是一个民族的问题， Tetapi pandemi hari ini adalah masalah seluruh bangsa. 但是现在这个疫情是全球性的， Dari kota-kota besar sampai ke pelosok-pelosok. 从大城市一直到每个角落。 Nah, saudara, ada seorang yang bernama Darrell L. Bock 有一个人叫做 Darrell Bock， dan bersama dengan sahabatnya Jonathan Armstrong, 和他的好朋友 Jonathan Armstrong， dia katakan pandemi global yang membuat dunia ini menjadi tertutup. 他说这个席卷全球的一场大疫情使世界封 Dan 闭 dia 了， katakan bahwa pandemi ini muncul di hadapan kita bagaikan kotak Pandora. 而这个疫情在我们面前就好像魔咒的盒子被打开 Apa 了。 itu kotak Pandora, saudara? 什么叫做魔咒的盒子？ Ini dari kisah Yunani kuno, saudara ya. 就是以前古希腊的神话， Ceritanya seorang dewa memberikan sebuah kotak bagaikan guci. 就是说到有一个神仙，他给了一个盒子， Nampak dari luar itu indah. 外面看起来很漂亮， Tapi ketika diserahkan kepada seorang gadis yang namanya Pandora, 但是当这个盒子被交给一个小女 dan 孩，名叫班 dewa 多 itu 拉， katakan jangan dibuka seumur hidupmu. 吩咐他，你一生不可以打开 Kalau 它。 dibuka itu akan menjadi malapetaka bagimu dan bagi dunia. 如果你打开了，会对你还有全世界 Yeah. 带来灾害。 Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira Pandora buka nggak kotaknya? 那请问弟兄姐妹们，大概这个小女孩班多拉会不会打开 Yeah. 这个盒子呢？ Kira-kira buka nggak, saudara? 她会不会打开？ Kayaknya ibu-ibu pada ngangguk-ngangguk ya. 很 Iya. 多人都点头。 Itu natur manusia, saudara ya. 这是人的本性。 Ketika dilarang kita kepengen tahu. Iya kan? 你 Betul 越 nggak? 拦阻他，他越好奇，想要 Nah, 知 saudara 道。 dia tidak sabar dan lihat kotak indah dia buka. 他实在忍耐不住了，他看到这个盒子这么漂亮，就打开来。 Ketika dia buka, saudara, penyakit fisik mulai muncul. 当他打开的时候，那么就有很多事情灾难发生， Penyakit hati mulai muncul. 有许多疾病， Aroma dunia menakutkan dan juga menyeramkan. 这个世界变得可怕恐怖。 Dan dikatakan saudara bahwa begitu mengerikan bahwa apa yang muncul dari itu mempengaruhi seluruh dunia. 这个班多拉盒子出来的东西就影响了全世界。 Saya kira hari ini kita pasti tahu bahwa masa pandemi ini masa yang sangat membatasi kita dan sangat berisiko. 我知道，我们每一个人都觉得这个疫情是带给我们很大的危机和很多的困难。 Kita tidak bebas untuk bertemu dengan orang-orang terdekat kita. 我们甚至和我们最亲近的人都很难见面。 Kita harus disuruh work from home. 我们必须在家里工作， Kita disuruh school from home. 我们也必须在家里学习。
atau worship from home, 或者从家里崇拜， atau mission from home, 或者从家里去做差传， atau semuanya from home. 一切都是从家 Dan 里做。 sekarang belanja from home. 现在连购物都在家 Semua 里， from home. 一切都要在家 Karena 里 masa 做。 pandemi ini kita diminta untuk stay at home. 在这个疫情当中，我们必须宅在家里。 Tetapi panggilan kita menjadi orang-orang percaya menjadi gereja, pergilah dan beritakan Injil. 但是我们身为信主的人，教会的呼召是出去传福音。 Bagaimana gereja bisa melakukan pelayanan ini di masa-masa pandemi ini? 那么在疫情当中，教会怎么样去实行这个使命呢？ Ya, saya harap saudara buka bagian firman Tuhan yang kita baca 1 Korintus pasal 9 tadi ayat 19 sampai 20 ya. 请大家再次打开刚才我们读的《哥林多前书》9章19到23节。 Nah, bagian firman Tuhan ini adalah bagian di mana Paulus sebenarnya memberikan pembelaan atas kepanggilannya sebagai seorang rasul. 这里是保罗讲到关于他自己的呼召成为使徒， Karena dia menghadapi tantangan yang cukup serius di dalam pelayanan misinya. 因为在他的宣教工作上，他面对了许多很严肃的问题 Nah,。kita fokus kepada ayat 19 sampai 23. 我们要着重在19到23节， Di dalam situasi yang sulit, saudara. 在困难的环境 Di 里， dalam situasi yang terbatas. 在受限制的环 Di 境 dalam 里， menghadapi tantangan dan tentangan. 在他面对挑战和抵挡的时候， Dari teks ini ada 3 prinsip yang perlu kita renungkan bersama-sama. 这段经文给我们3个原则，要我们一起来思想。 Yang pertama adalah Paulus menjadikan pelayanan misi menjadi gaya hidup. 第一点就是保罗将宣教事工成为他的生活方式。 Saudara lihat ayat 19 ya. 我们看19节， Sungguhpun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. 我虽是自由的，无人辖管，然而我甘心做了众人的仆人，为要多得人。 Nah, saudara-saudara di situ dikatakan aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. 这里第一个原则，我甘心做众人的仆人。 Saya kira pada waktu Paulus mengatakan hal ini, 我觉得当保罗说这句话的时候， dia adalah orang yang sadar bahwa dia telah mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. 他醒悟到，在他的生活里，他已经遭遇到了耶稣基督。 Kemudian ketika dia diberikan kepercayaan sebagai seorang rasul, 然后他被托付成为一个使徒， dia jelas tahu tentang panggilannya. 他非常清楚知道他的呼召。 Nah, saudara-saudara, ketika Paulus menyadari siapa dirinya sebagai seorang rasul, 当保罗醒悟到他身为使徒的身份， dia adalah orang yang menghambakan diri kepada tuannya. 他是做他主人的仆人， Adalah orang yang merelakan dirinya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh tuannya. 他要实行他主人所要他去做的每一件事。 Itu sebabnya dikatakan aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. 所以他说：“我甘心做了众人的 Ya, 仆人。” boleh slide berikutnya. Ya, saudara-saudara, pertama kali bahwa Paulus jelas sekali tentang panggilannya menjadi seorang hamba Kristus. 当保罗醒悟到他是基督的仆人， Dan itu yang membuat dia rela membiarkan dirinya menjadi hamba bagi semua orang. 所以他就甘心做了众人的仆人。 Menarik sekali semua orang di sini adalah lintas generasi, lintas usia. 这里所说的众人是包括了所有的年纪， Apakah dia kecil atau besar? 无论是小孩或是大 Apakah dia 人， muda atau sudah lanjut usia? 是年轻人是老年人， Apakah dia orang pejabat atau tidak? 是有地位的或是没有地 Dia 位。 katakan aku menjadikan diriku hamba bagi semua orang. 他说：“我甘心做了众人的仆人。” Saya ingat sekali pada waktu saya belum bertobat, 我记得当我还没有悔改之前， saya kerja di sebuah hotel 我在一间酒店里工作， dan saya kerja di bagian front office jadi resepsionis.
我是酒店的这个接待员， Lalu head departemen kami memberikan instruksi kepada kami. 然后我们那个部门给我们这个吩咐， Dia katakan bahwa siapapun yang masuk ke hotel ini anggap dia sebagai raja dan ratu. 告诉我们，无论是谁进到我们这间酒店，你 Tidak 要把他当国王和王后来对待， Tidak peduli siapa dia. 无论他是谁， Dia harus dilayani seperti raja dan ratu. 你必须把他当作国王和王后来接待。 Dan ini yang dikatakan Paulus. 这也是保罗所说的。 Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. 我甘心做了众人的仆人。 Dan saudara bicara tentang kehambaan diri terhadap Kristus. 这里讲到我们服在基督之下，成为他的仆人， Itu tidak sekedar bicara tentang doing the mission. 不单单是说去做这个使命， Tetapi yang Paulus tangkap di sini, yang dia mau sampaikan di sini adalah berbicara tentang being a mission. 但是他是说他自己就是实行使命的人。 Itu sebabnya saudara dia menjadikan pelayanan misi ini sebagai daily life mission. 所以他将这个宣教的使命当作他每天日常工作， Saudara, life is a mission. 生活就是使命。 Hidup Bapak Ibu sekalian, kita sekalian adalah sebuah misi Tuhan. 你的生活，我的生活，就是为了实行上帝的使命。 Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya kira pada waktu kita mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, 弟兄姐妹们，当我们接受耶稣成为我们个人的救主 lalu 时， kita tinggal di daerah domisili kita masing-masing, 我们住在我们个人的地区， kita bekerja di tempat kita masing-masing sesuai dengan profesi kita, 我们仍然在我们的这手上守住我们的 saya 这份。 memberitahukan kepada saudara, ketika saudara ada di sana, 我 saudara 告诉 adalah sebuah misi Allah bagi orang di sekitar engkau. 我告诉你们，无论我们在哪里，我们就是在那个地方成为上帝指派我们做 Kalau 的使命， being a mission, 所以我们就是使命。 artinya saudara kita menghidupi diri kita, hidup kita ini sebagai misi Allah bagi dunia. 我们把自己当作上帝在这个世界上的使命。 Saya mau tanya saudara, mengapa saudara jadi orang Kristen? 我请问弟兄姐妹们，为什么我们要做基督徒？ karena saya percaya Tuhan Yesus. 我们说，因为我相信主耶稣啊。 Kenapa saudara percaya Tuhan Yesus? 为什么你相信主耶稣？ Supaya saya selamat tidak masuk neraka. 使我可以得救，不至于下地狱。 Itu betul saudara. 这是对的。 Kenapa saudara percaya Yesus? 为什么你相信主耶稣？ Ini hal penting. 这是很重要的问题。 Karena saudara dan saya diberi hak istimewa menjadi misi Allah bagi dunia ini. 因为你和我，上帝给我们一个特权，要实行在世界上的使命。 Artinya pelayanan misi ini bukan hanya sekedar program. 所以这个宣教侍奉不单单是一个节目而已。 Pelayanan misi itu adalah panggilan kita, diri kita dan hidup kita hari ini. 宣教使命是我们每一个人今天上帝呼召我们的生活和使命。 Artinya dimanapun kita ada, kapanpun kita, sesuatu dimanapun kita adalah misi Allah di sana. 所以无论我们在哪里，无论什么时候，我们在哪里就是实行上帝的使命。 Apakah mengaitnya dengan pelayanan misi? 那么和这个宣教侍奉有什么关 Ya, 联？ hidup saudara adalah misi Tuhan. 因为这就是上帝的工作。 Saya mendengar kesaksian seorang rekan hamba Tuhan di Bali, saudara. 我要做一个见证，有一位神仆在巴黎侍奉， Dia seorang misioneri dari Amerika. 他是美国来的一位宣教士。 Pada awal-awal pandemi, saudara dinyatakan positif COVID satu keluarga. 当疫情开始的时候，他全家人都染上了Yeah. 这个疫情。 Sebagai rekan-rekan kami waktu itu sangat sedih dan berdoa untuk beliau. 那个时候，我们大家都很心痛，我们大家都恳切为他祷告。 Tetapi beberapa hari kemudian, saudara, 但是几天以后， dia mengirim berita melalui WhatsApp group. 他通过 WhatsApp 就给我们信息。 Dia berkata begini, saya bersyukur Tuhan izinkan saya untuk diopname di rumah sakit. 他说：“我感谢主，上帝允许我在医院里留医。 Karena ketika saya berbaring, Tuhan izinkan ketemu dengan beberapa orang-orang yang saya injili, saya layani.
当我躺在病床上的时候，上帝给我可以遇见几个我需要向他们传福 Dan 音 dia 的人。 berkata satu orang dari antara mereka telah buka hati dan terima Tuhan Yesus jadi juru selamat. 在他们当中，有人他打开心门，愿意接受主。 Saudara, rasa tadi simpati kita karena dia terpapar bersama dengan anak-anaknya dan istrinya, saudara. Mengubah sikap hati kita bersyukur, kansiacu, puji Tuhan karena ada orang yang mau percaya Tuhan Yesus di momen-momen seperti itu. 弟兄姐妹们，我们本来非常同情他，但是现在改变成为感谢主。原来上帝使用这个机会，让他可以传福音，使人归主。 Ya, saya tidak bermaksud bahwa saudara kita rela untuk masuk rumah sakit terpapar COVID, enggak, saudara. 我并不是说要我们每一个人都进医院， Ya, kalau Tuhan izinkan kita untuk ada di sana, 但是如果上帝允许我们在那个地方 life a mission. 生活，就是使命。 Jadikan pembawa misi Allah bagi orang-orang di sekitar engkau di dalam lingkunganmu. 让我们在我们的四周围环境中，成为实行上帝使命的人。 Dalam masa pandemi ini mungkin engkau ketemu dengan orang yang sebelumnya engkau tidak kenal. 在疫情当中，也许你会遇见以前你不认识的人， Dan dia adalah orang yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. 他是需要上帝恩惠福音的人。 Tidak perlu buat program untuk menjumpai dia, untuk melayani dia. 我们不需要做一个工作计划，为了要向他传福 Engkau Tuhan 音。 izinkan ketemu dengan orang itu menjadi sebuah misi Allah untuk memberitakan kabar baik. 若是上帝允许我们遇见他，就是我们向他传福音、实行这个宣教使命的时候。 Nah, saudara-saudara, dimanapun kita ada hari ini, 所以弟兄姐妹们，无论我们现在在哪 kapanpun 里， itu, saudara, 让我们记得神的使命。 ingat saudara, kita adalah sebuah misi Allah bagi dunia ini. 让我们时刻记得，我们就是上帝差派到世界上来的使命。 Kita di rumah, 在家里， dalam perjalanan naik pesawat terbang, 你坐在飞机上， atau di luar kota, 或者在外赴， jauh dari anak dan istri, 你远离你的家人、你的妻儿， hidupmu adalah sebuah misi Allah ada di sana. 但是在那里就是你实 Dan 行使 pakai 命的 segala 机会。 kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, saudara, untuk menjadi misi Allah bagi dunia ini. 让我们每个人抓紧上帝给我们的机会，来实行在世界上的使命。 Yang kedua, saudara. 第二点， Ya, sepertinya saya harus cepat-cepat, saudara. Minta maaf. Yang kedua, saudara. 第二点， Prinsip yang Paulus kemukakan di sini adalah ayat 20 sampai 21 itu berbicara tentang pelayanan misi yang menembus batas. 保罗在第20到21节所说的原则，就是第二点，突破局限的宣教侍奉。 Iya, saudara, di situ dikatakan, saya baca ayat 20, saudara ya. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. 第20节，像犹太人，我就做犹太人； Lalu dikatakan, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. 像律法以下的人，我就做像律法的人； Lalu dia katakan, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. 像没有律法的人，我就做没有律法的人； Lalu dikatakan, aku menjadi seperti orang yang lemah. 像软弱的人，我就做软弱的人。 Saudara perhatikan di sini dia katakan, tadi aku menjadi hamba bagi semua orang. 刚才保罗说了，我甘心做众人的仆人。 Bagian yang kedua dia katakan, aku menjadi seperti. 第二点，他说，我就做像他们的人， Menjadi seperti orang yang aku layani. 像那些我所要服侍的 It 人， doesn't matter, tak peduli siapa dia. 不管他是谁， Dari kelompok mana, 从什么团体， dari suku mana, 是什么种族 dari 的 golongan 人， mana, dari keyakinan mana, 什么宗教的人， orang lemah atau tidak. 是软弱或者刚强的 Dia 人。 katakan, aku menjadi seperti orang-orang itu. 他说：“我愿意做像他们一样的人。 Untuk apa, saudara? 为什么呢？ Hanya tujuannya satu, 只有一个目的， untuk memenangkan sebanyak-banyaknya orang bagi Tuhan. 就是为了要多得人，为上帝多得人。 Saya kira, saudara, ketika Paulus mengatakan demikian, 当保罗这样说的时候， dia mengetahui bahwa di dalam pelayanan misi itu tidak lancar, tidak mudah. 其实他在他的侍奉中是
不是很顺利，不是很容易的， Ada hal-hal yang membatasi. 有很多让他受局限的事情。 Misalnya hal-hal yang berkaitan dengan tradisi dan budaya. 比方说，和文化和这个社会有关的， Ya, yang berkaitan dengan keyakinan ataupun agama. 和宗教信仰有关的， Berkaitan dengan status sosial orang lemah atau tidak. 和这个社会等级是软弱或者刚强的人有关的。 Untuk menerobos masuk ke kelompok-kelompok seperti itu tidak mudah. 你要进到这些人群里面不容易， Apalagi yang berkaitan dengan tradisi 特别是有关传统文 atau 化的， perbedaan-perbedaan di antara kita. 或者在我们当中一些不同的。 Menarik sekali saudara, Paulus katakan aku mau menjadi seperti. 但是保罗说：“我愿意像他们。” Dia tidak mengatakan aku menjadi sama tetapi menjadi seperti. 他不是说我要和他们一样，但是他说我愿意像他们。 Dalam pelayanan misi saudara, di sini kita melihat kelenturan pelayanan seorang Paulus terhadap orang-orang yang dia layani. 我们看到在这个宣教侍奉方面，保罗有这个顺应的能力。 Ya, dia bersedia beradaptasi dengan orang-orang yang dia layani. 他甘心顺应那些他所服侍的人。 Menurut saya saudara, ini sebuah pelayanan yang menembus batas. 在我看来，这是突破极限的宣教侍奉， Sehingga pelayanannya memberitakan Injil kepada orang itu saudara dapat disampaikan. 以致他能够向他们传扬福音。 Ya, seorang komentari Alkitab saudara yang berkata, Paul Kretschmann, 有一个圣经的解经家名叫 Paul Kretschmann， dia berkata begini, Tak Paulus jangkau. rela menyesuaikan diri dengan budaya dan cara hidup dengan tanpa mengurangi sedikit pun kebenaran Injil. 他说保罗甘心顺应文化和生活方式，但是丝毫不减少福音的真理。 Ya, saya kira ini sesuatu yang perlu kita pikirkan saudara. 我觉得这是我们每一个人必须考虑的。 Bagaimana kita mengembangkan pelayanan kita menembus batas-batas yang menjadi barrier, menjadi halangan kita selama ini. 我们怎么样能够突破局限，来突破那些限制我们的事 Terutama di 情？ dalam masa pandemi ini saudara. 在这个疫情当中， Akhirnya kita menjadi terkotak-kotak di rumah kita masing-masing. 我们每个人被困在自己的家 Ada 里， dinding yang terlalu tinggi, terlalu tebal membatasi kita dengan orang-orang yang lain. 这些高高的墙壁将我们和别人隔离开来。 Bagaimana kita bisa menjangkau mereka untuk melayani mereka? 我们怎么样去够到他们，去服侍他们呢？ Terus saya melihat di sini bahwa ada satu usaha bagaimana kita mampu menerobos ataupun menembus segala batas-batas itu. 在这里我看到保罗有一种能力，能够突破这些局限他的障碍。 Kalau mungkin ada di antara kita atau jemaat kita ataupun tetangga kita ataupun orang yang kita tahu sedang terpapar COVID-19. 如果我们知道有我们认识的人或者我们的邻居、我们的会友染上了这个新冠病， Lalu saat ini dia mengalami kesulitan, saudara. 现在他遭遇困难， Kita tidak harus seperti dia harus bersama-sama terpapar COVID, tidak. 不是说我们必须和他们在一起。 Maukah saudara kita sanggup untuk berempati dengan orang seperti itu, lalu beradaptasi dengan situasi, lalu bisa memberikan sesuatu bagi mereka untuk menolong mereka? 但是我们愿意不愿意设法顺应，去了解他们的环境，并且尽能力去帮助他。 Dalam masa pandemi ini saya tidak berbicara bagaimana kita susah melihat pelayanan yang ada di luar sana, yang jauh di sana, di ujung sana atau di pojok dunia sana, sudah tidak. 在疫情当中，我不是邀请弟兄姐妹们去思想在远方的、在各处的宣教事工。 Dalam keterbatasan kita hari ini, saudara, ada sesuatu yang bisa kita lakukan. 在我们受局限的环境中，有我们可以做的事。 Beradaptasi dengan situasi hari ini, bagaimana kita mendekati orang yang bisa kita layani. 我们今天要顺应我们的环境，去接近我们所要服侍的人。 Saya kira pada waktu kita berusaha untuk bisa beradaptasi dalam pelayanan misi kita, menjangkau orang-orang yang kita layani, saudara, Tuhan
bekerja dengan luar biasa. 我相信，当我们愿意去顺应我们要服侍的人，上帝会奇妙的工作。 Ya paling tidak saudara kita mulai punya hati peduli dengan orang-orang di sekitar kita. 至少我们要同情并且关怀我们四周围的人。 Dalam masa ini saudara tidak hanya mereka terpapar COVID. 在这样的情况当中，不单单是那些染上新冠病的人， Kami punya pelayanan program 1 jam saja. 我们有一个侍奉1个小时， Kebetulan saya jadi hostnya. 恰好我就是这个带领的 Itu 人。 dilakukan secara live saudara. 我们是真实的去做， Ada banyak orang yang datang minta untuk didoakan. 有很多人来找我们，要求我们为他们祷告。 Dan salah satu bapak dari Pulau Sumatera saudara minta didoakan. Dia katakan bahwa selama masa pandemi ini toko saya tutup. 有一位从苏门答腊来的弟兄，他说在疫情当中，我的店关了， Lalu kami kesulitan untuk membiayai hidup setiap hari. 我们每天的生活都成问题， Kebutuhan anak saya. 给家人的吃， Doakan supaya kami tetap kuat menghadapi masalah keluarga kami. 请你们为我们祷告，让我们有能力来面对我们的家庭问题。 Saudara-saudara, bagaimana kita mendengar orang-orang seperti ini yang ada di sekitar kita? 我们听到我们四周围有这样的人， Adakah kita mempunyai kemampuan beradaptasi, boleh merasakan persoalan-persoalan yang mereka hadapi dan do something yang sederhana. 我们能不能够顺应环境？我们了解、明白他们所面对的困难，而我们尽力的去做一些帮助他们的事情。 Hal kecil yang kita bisa lakukan dalam masa-masa yang sulit 在困难当中，我们所能做的最小的事情， akan punya pengaruh yang sangat besar dalam hidup orang itu. 在这个人的生活中会带来极大的影响， Dan untuk itu gereja hadir di tempat ini 维持教会今天就存 untuk 在这里， menjawab tantangan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar kita hari ini. 就是为了要回答来帮助关怀在我们四周围的人发生的事情。 Mari kita saudara memikirkan apa yang kita bisa lakukan untuk menerobos segala rintangan di dalam pelayanan kita. 让我们来思想，我们可以做什么去突破这个受局限的情况。 Yang ketiga, yang terakhir. 第三就是最后一 Hampir 点， selesai saudara, minta maaf ya. Iya, yang ketiga. Hari ini nggak ada kerjaan kan? Nggak ke toko kan? 今天是假期，你们没有什么事情做吧？ Ya, oke. Ya, yang ketiga saudara ya. 第三点， Paulus pada waktu dia berbicara tentang dirinya menjadi hamba bagi semua orang, itu berbicara tentang menjadikan pelayanan misi sebagai lifestyle. 当保罗说他愿意成为众人的仆人，他就是说把宣教侍奉成为生活方式。 Ketika dia ingin menjangkau orang-orang yang berbeda dengan dia, dia mengembangkan pelayanan yang menembus batas. 当他要去得到那些和他不一样的人，他就突破了局限。 Dan yang ketiga saudara, 第三点， pelayanan misinya adalah pelayanan yang sifatnya kreatif. 他的宣教侍奉是有创意的。 Ayat 22b dan 23 saudara. 第22节下半节还 Dia 有 katakan 23。 bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya supaya aku dapat sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil supaya aku dapat bagian dalamnya. 像什么样的人，我就做什么样的人。无论如何，总要救些人。凡我所行的，都是为福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。 Ya, saudara, di situ dikatakan aku telah menjadikan segala-galanya. 他说：“我已经做了一切， Dan segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. 凡我所行的，都是为福音的缘故。” Saudara, saya melihat di sini bagaimana Paulus itu memikirkan tentang how to, ya bagaimana cara untuk bisa memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya. 在这里，我看到保罗尽心竭力，就是要做到最好的，能够得到更多的人。
Memang bagian ini berbicara tentang apa yang dia lakukan bagian di atas 2 tadi. 这一部分是连接在上一部分他所说的。 Tapi saya memikirkan begini, ketika dia berkata segala sesuatu ini aku lakukan, 他说，凡我所行的， maksudnya di luar itu pun dia bisa lakukan untuk memenangkan orang bagi Kristus. 他说就是在这一切的以外，他都能够做，为了救这些人归主。 Artinya dia berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan segala daya upaya dan juga cara untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. 就是说，他尽心竭力，想方设法做最好的来帮助、来救别人。 Iya, saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris, segala sesuatu ini aku lakukan dengan terjemahkan I do all things. 这里就是说，凡我所行的， Atau boleh diterjemahkan aku melakukan apa aja, segala sesuatu yang aku punya, yang aku bisa, aku lakukan untuk memberitakan kabar baik. 就是我尽我所能的，我做了所有一切我所能做的，就是为了要传福音。 Saudara, kalau kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan Maha Kuasa, 我们相信我们的主是全能的， mampu melakukan dari yang tidak ada menjadi ada, 他能够使无变有， mampu melakukan dari yang ada menjadi tambah. 使有变成更多。 Saudara, Allah kita adalah Allah yang kreatif. 我们的上帝是富有创意的， Dan Paulus juga saudara percaya bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada dia bisa kembangkan untuk bagaimana pelayanan yang sifatnya kreatif. 保罗也相信上帝所托付他的能够发挥到极致。 Saya sedikit cuplik pelayanan Tuhan Yesus selama di dunia, saudara. 我要讲一点主耶稣在世上的侍奉。 Saya melihat ada 2 hal yang Tuhan Yesus lakukan ketika dalam pelayanan misinya. 我看到在主耶稣的侍奉里面有 Pertama 2 ada dia 点， melakukan apa yang tepat. 第一就是做正确的事， Yang kedua dia melakukan apa yang ada. 第二就是他做他现有的， Sehingga itu memudahkan orang-orang yang mendengar ajarannya susah menangkap pesan yang disampaikan. 使听的人能够很容易的理解他所要传递的信息。 Saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus berbicara dengan kuasa, kira-kira orang gampang percaya tidak? 如果主耶稣以他的能力来说话， Gampang ngerti tidak? 那么人容易相信吗？容易接受吗？ Saya kira gampang. 我想很容 Karena dia 易， punya kuasa untuk bicara. 因为他有权柄说 Berbicara 话， dengan penuh kuasa. 他说话有能力。 Siapapun orangnya ketika Tuhan bicara, orang semua pasti dengar dan pasti tahu. 无论他对什么人说话，那么那一个人一定要听从。 Tapi menarik dalam pelayanan Tuhan Yesus, 但是在主耶稣的侍奉里很 dia 吸 seringkali 引人的， menggunakan metafor ataupun perumpamaan-perumpamaan. 他常常用许多的比喻。 Ya, dia menggunakan perumpamaan tentang domba yang hilang, 他的比喻说到，迷色的羊、 anak yang hilang, 浪子 atau dirham yang hilang, 或者失落的银钱， atau bicara tentang gandum, biji sesawi, 或者讲到芥菜种，讲到麦子， atau Tuhan bicara tentang garam dan terang. 也讲到光和盐。 Mengapa Tuhan Yesus menggunakan metafor semacam ini? 为什么主耶稣要使用这些比喻呢？ Akulah pokok anggur, kamulah carangnya. Akulah pokok anggur, kamulah carangnya. 我就是葡萄树，你们是枝子。 Tuhan Yesus saya kira memberikan suatu contoh bagaimana kreatif di dalam mengembangkan pelayanan supaya orang setempat konteksnya mereka dapat mendengar dan mengerti maksud yang disampaikan. 我相信主耶稣用这些方法，使当时在那个地区听的人可以听得明白，并且相信接受。 Saudara, selama masa pandemi ini ada orang berkata begini, untung pandemi ini terjadi hari ini. 在疫情当中，有人这样说：幸好 Iya. 这个疫情是现在发生， Ada untungnya saudara ya. 还有好的地方。 Kenapa? 为什么呢？ Karena teknologi sekarang canggih. 因为现在科技发达， Bayangin kalau misalnya pandemi terjadi beberapa tahun silam, saudara. 你可以想象嘛，如果这个疫情发生在几年 Mau 前， ibadah nggak bisa online, 我们还不能够上 mau 网， persekutuan doang nggak bisa Zoom, 我们要团契都不能够 mau Zoom， sekolah nggak bisa from home.
你要上学不能够从家里。 Untung pandemi terjadi hari ini. 好在啊，这个疫情是现在发生的。 Nah, saudara, saya kira kita bersyukur Tuhan kita itu Tuhan yang sangat kreatif. 我们感谢主，我们的上帝实在是蛮有创 Saya 意。 percaya satu hal apa yang terjadi di muka bumi ini sepengetahuan Tuhan. Amin. 我们相信，凡是发生在这世界上的一切， Karena ia 上帝掌权。阿 Dia 门。 yang kontrol dunia ini. Ya. Dia yang mengkontrol dunia ini. 啊，他是掌管全世界的， Dia tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. 他知道我们在生活中所需要的。 Sekalipun Tuhan izinkan pandemi ini terjadi di tengah-tengah kita. 如果上帝允许在我们当中发生这个疫情， Tadi malam saya dalam persekutuan dengan jemaat ya bicara tentang memberitakan Injil dalam era digital. 昨天晚上在祷告会中，我讲到关于在这个数码时代的福音工作。 Sekarang kalau saudara perhatikan platform pelayanan misalnya apa namanya ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, ada Google Meet, ada kepanjangan Bu ya, sorry. 我们看到现在在这个媒体的平台上，数码的侍奉可以通过 YouTube、Instagram、Facebook 等等， Ya, saudara ada apa namanya TikTok ya kan? 还有 TikTok。 Saudara sering dapat kan kiriman-kiriman? 我们每天都得到这些信息。 Saudara perhatikan dunia menggunakan itu secara maksimal untuk tujuan yang kurang baik. 我们看到世界使用这些工具，为了不大好的目的。 Dalam masa pandemi ini kenapa gereja tidak memaksimalkan segala sarana yang Tuhan sudah sediakan bagi kita? 那么在疫情当中，为什么教会不好好的使用上帝所预备给我们的这些工具呢？ Dalam sebelum masa pandemi, saudara, 在疫情以前， saya lagi ngobrol-ngobrol, lagi ngopi bareng dengan gembala kita. 我和我的牧长在那边聊天的时候， Lalu kita bilang begini, Musa, kita karena usianya hampir sama, saya tua dikit sudah. Lalu kita bilang, nanti kita pensiun dini yuk. 我对牧师说：“我们早一点退休。” Ya, kita gunakan kesempatannya untuk keliling Indonesia untuk pelayanan penginjilan. 我们可以周游印尼去传福音。 Kita guyon begitu, saudara ya. 我们在那边聊天， Begitu berkaitan dengan pandemi, 但是和疫情有关的事情， langsung kita pikirkan, waduh, kita nggak bisa ngapa-ngapain. 那么我们讲，那我们怎么样去实行呢？ Tapi di akhir Maret itu kami ngobrol-ngobrol. 但是在那个3月底我们谈话的时候， Lalu beliau ngomong ke saya, Pak Anies, bisa nggak kita buat acara di YouTube? 那么牧师就对我说：“姚牧师，我们可以做 Iya, YouTube， hanya by phone, karena nggak boleh ketemu kan? 因为不能够见面。 Saya bilang boleh. ”我说：“好啊， Namanya apa ya katanya? 怎么样呢 Saya bilang God is good aja. ？”God is good, Tuhan itu baik. God is good. 我说：“上帝真好。” Nah, setelah kita buat itu, program itu secara live menyapa jemaat yang tinggal di rumah. 所以我们就做这个YouTube， 能够让在家里的信徒 Supaya 可以 ada 参与。 intas dengan jemaat yang melalui program itu. 所以透过这个工程，我们可以和家里的信徒相 Selama 通。 2 tahun pandemi ini, saudara, 这2年的疫情以来， saya setiap hari ada di YouTube. 我每天都在 YouTube Hari 讲道。 Selasa itu Mandarin dan Indonesia. 礼拜2是华语和印尼 Jadi 文， saya ngomong Mandarinnya itian-itian. 我只会一点华语。 Iya, kemudian hari Kamis dan Jumat. 然后拜4、拜5， Dan tahu saudara berapa orang dari mana yang ikut di program ini? 有很多人从各地来参加这个YouTube。 Dari Kanada, dari Amerika, dari Jerman, dari Belanda, dari Australia, dari Hong Kong, Singapura, Malaysia ikut di dalamnya
langsung bisa interaktif dengan saya. 有各国的人都可以和我在线上在一起交通，从美国、从澳洲、从香港、新加坡，全世界各地。 Lalu saya bilang sama gembala saya, Pak, kita nggak perlu pensiun untuk keliling dunia. 我对我的牧师说，我们不需要等到退休来周游世界。 Saya bilang dari tempat ini kita sudah keliling dunia. 我们从这个地方现在就可以周游世界了。 Setelah ketika kita menggunakan sarana yang ada, 弟兄姐妹们，当我们使用我们手上现有的工具， plus Injil, 加上福音， apa yang kita miliki bernilai kekal. 我们所有的就有永恒的价值。 Saya ingat sekali kata-kata rektor saya, Dr. Chris Marantika di masa lampau. 我记得我一个同工，在以前说的一句话， Dia katakan bagi-bagi kambing, 呀， bagi-bagi kambing 哦，你要分羊， tanpa Injil 如果没有福音， tidak ada nilai apa-apa. 就没有价值， Sama dengan pelayanan sosial manapun di dunia ini. 跟这个世界上所有的社会服饰一样。 Tapi dia katakan bagi-bagi Injil plus bagi-bagi kambing plus Injil 你要分享福音，加上羊，加上福音， bernilai kekal. 就有永恒的价值。 Apa yang kita bisa lakukan di masa pandemi buat orang yang sedang terpapar, yang isolasi mandiri? 我们现在在疫情当中，对那些正在得到病的人，他们正在自我隔离，能够做些什么呢？ Saya mau beritahu saudara, bagi sembako plus Injil bernilai kekal. 你可以分发生活必需品，加上福音，就有永恒价值。 Menggunakan sarana digital hari ini saudara, YouTube, Facebook dan sebagainya. 你现在使用 YouTube、Facebook 或者其他的， Plus Injil 加上福音， bernilai kekal. 有永恒的价值。 Saudara, biarlah kiranya di masa sulit ini 弟兄姐妹们，在这困难的时刻， kita terus mengembangkan pelayanan yang kreatif, 我们要一直发挥有创意的侍奉， memaksimalkan segala potensi yang Tuhan berikan bagi gerejanya, 我们要使用上帝赐给教会一切的工具， supaya pelayanan gereja tidak terhenti oleh karena pandemi. 使教会的服事不是因为疫情而停 Di 止。 masa sulit Tuhan masih pakai gereja menjadi berkat dan menyentuh hati orang-orang yang di pojok sana yang tidak bisa dijangkau oleh apapun. 在疫情当中，上帝还要使用教会去触摸那些在绝望当中需要的人。 Saudara, awal-awal program kami, 在我们的工作的开始， ada kelompok tertentu yang menghina-hina kita, saudara. 有一些团体群体， Dan 他们 juga 就讥笑我们， menghina Tuhan yang kita layani. 他们讥笑我们所侍奉的上 Tapi kami 帝。 meresponinya dengan baik. 我们好好的回应他们。 Saya merasa begini, sekalipun itu penghinaan. 我觉得这样，虽然他们轻视我 Karena 们， baik, Injil keselamatan mereka sudah dengar di sana. 但是这个救恩的福音要传给他们。 Orang yang di pojok kota sana yang tidak disentuh oleh siapapun, 在那角落，那些人所触不到的地方， dia punya sarana itu, saudara. Dia bisa mendengar apa yang kita sampaikan melalui sarana-sarana ini. 但是借着这些工具，福音可以传给他们。 Nah, saudara, mari kita memikirkan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita hari ini. 让我们今天再回想上帝所托付我们的。 Apa yang saya punya? 现在这个时候， Tuhan mau pakai itu dengan kreatif untuk melayani dia. 上帝要我们有创意的使用来服侍他。 Mari kita saudara bersama-sama melakukan pelayanan misi dengan 3 prinsip tadi. 让我们大家一起来以这3个原则来实行宣教侍奉。 Pelayanan misi sebagai gaya hidup untuk memenangkan jiwa. 宣教成为生活方式，为了多得人。 Pelayanan misi yang menerobos batas untuk memenangkan jiwa. 宣教突破局限，为了要多得灵魂。 Dan pelayanan misi yang kreatif untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. 还有富有创意的宣教，就是要为基督赢得灵魂。 Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. 让我们低头祷告。 Bapak, terima kasih buat kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu.
天父，我们感谢你给我们机会来思想你的话语。 Kiranya Tuhan Engkau berbicara kepada kami secara pribadi. 愿主向我们每一个人说话， Dan tolong kami untuk meresponi apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan. 帮助我们能够好好的回应上帝所要我们做的， Dan pakailah hidup kami menjadi misi Allah bagi dunia ini. 使用我们的生命成为上帝在这世界上的宣教工作， Pakailah gerejamu ini Tuhan menjadi misi Allah bagi dunia ini. 使用教会成为上帝在这世界上的宣教使命工作， Biarlah kami melakukannya dengan setia. 让我们忠心的去做， Sampai ketika nanti kami akan berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. 直到我们在见主面的日子。 Ini doa kami Bapa. 天父，这是我们的 Kami 祷 bersyukur 告 untuk， firman-Mu. 感谢你的话语， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Tuhan berkati. 上帝祝福大家。 Kita akan bangkit bersama-sama dengan doa syafaat. Doa syafaat. Mari kita bangkit berdiri. Kepadamu ya Tuhan, kami datang. Kami sungguh merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Engkau berbicara kepada kami dalam berbagai macam kebenaran dan dengan segala usia. Tuhan, tolong kami agar kami tidak mengingkari visi surgawi yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami sadar apa yang ada pada kami bukan milik kami, tetapi adalah amanat yang Engkau berikan kepada kami. Waktu kami, hidup kami, kekayaan kami, talenta kami, pengetahuan kami, bahkan seluruh yang ada pada kami semuanya adalah titipan yang Kau berikan kepada kami untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami yang lemah ini, yang tidak berdaya ini, yang tidak ada apa-apanya ini, di dalam pekerjaan-Mu yang sangat luar biasa. Tanpa pertolongan-Mu, tanpa tuntunan-Mu, kami akan gagal ya Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan gereja pemberita Injil yang Kau percayakan selama ini. Kami menyerahkan rekan-rekan yang tersebar di 13 provinsi yang jauh di pedalaman. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan juga. Biar Tuhan sendiri menaungi dan melindungi seluruh apa yang mereka lakukan. Tuhan, tolong kami agar apa yang kami lakukan oleh karena kasih karunia bukan kami bisa. Tuhan, kami juga menyerahkan akan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Pakailah dia di dalam seluruh pelayanannya, menjadi saluran berkat dimanapun ia melayani. Kami menyerahkan akan jemaat Tuhan selama pandemi COVID-19 ini yang bergumul, baik di dalam pendidikan, di dalam ekonomi, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, dalam kesehatan. Tuhan, kami percaya hari depan kami ada dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang menguasai dunia ini, yang menguasai hidup ini. Kami serahkan jemaat-Mu dimanapun berada. Dari kota-kota sampai ke desa-desa yang jauh terpencil. Kami menyerahkan seluruh jemaat, seluruh pengurus gereja, para majelis adalah hamba-hamba Tuhan. Ya Tuhan, berilah kepada kami kekuatan dan kesetiaan untuk tetap mengarahkan pandangan kami hanya kepada Engkau, sumber pengharapan dan kekuatan kami. Kami serahkan negara dan bangsa ini yang bergumul, namun kami bersyukur Engkau menaungi melindungi. Ya Tuhan, pakai negara dan bangsa ini dalam masa-masa sulit ini, tetap memimpin, menuntun bangsa Indonesia dari pusat sampai ke daerah.
Tuhan terima kasih karena Engkau sudah menyertai, Engkau sudah memimpin, Engkau sudah berbicara kepada kami. Terpujilah nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Paduan suara PRK. Shalom semuanya. Nah, kami ini bersyukur banget ya, yang tadinya kami semua ini nggak pernah mengira bisa melayani Tuhan sampai saat ini. Tetapi melalui PRK Pelita, kami semua ini dapat tempat gitu untuk bertumbuh, untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, bahkan sebagai wadah untuk melayaninya. Dan kami juga menyadari untuk menyenangkan hati Tuhan, tugas kami adalah meneruskan pelayanan ini. 大家平安，我们感谢主，我们从来没有想过我们能够侍奉上帝，但是上帝使用必利大少年团契成为我们成长的地方，更加认识上帝，甚至成为我们侍奉上帝的起步。我们都知道，为了能讨上帝的喜悦，我们的任务就是要继续这份侍奉。 Kau yang rela melayani
pujian yang indah, kata-kata yang menyentuh. Biarlah ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan, menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan untuk boleh Tuhan pakai. Ada satu kesaksian. Minggu yang lalu saya diizinkan Tuhan ke Kalimantan Timur di Kutai Barat. Ada kunjungan beberapa gereja. Ada satu gereja waktu itu cerita bahwa pelayanan mission trip panggung boneka yang tim daripada mission trip lakukan di sana menyentuh hati seorang anak kecil. Itu bukan jemaat kita, tapi jemaat partisipasi dari luar. Sehingga pada masa remajanya dan dia menyerahkan dirinya untuk sekolah teologi. Hanya suatu yang kecil yang mission trip lakukan, tapi itu menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita sama-sama mencerminkan kasih Kristus kepada orang lain. Karena banyak orang lain yang membutuhkan kasih itu. Begitu banyak yang membutuhkan jamahan kasih Tuhan. Kita akan menjalankan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer rekening dan dapat men-scan barcode yang ada di kursi dan di ruang ibadah. Persembahan yang kita berikan bukan Tuhan meminta kita uang kita, tapi merupakan ketaatan kita dan rasa syukur kita. Tuhan telah memberkati kehidupan kita. Kita akan naikkan satu pujian, bagikan kepada semua orang. Percikan kecil dapat menebarkan api yang di sekitarnya mendapat kehangatan. Kasih Allah limpah bila kau alami, pasti rela membagikan pada semua orang. Dengannya musim semi yang penuh hidup baru, burung dan bernyanyi, tunas bunga dan mekar. Kasih Allah besarlah bila kau katakan, pasti kau mau memuji Dia, sebarkan kasih-Nya. Mungkin berdiri, kita lanjutkan bait yang ketiga. Terimalah hai kawan. Terimalah hai kawanku, senang yang ku dapatkan. Sandarlah padanya di mana kau berada. Ku mau memasyurkannya pada seluruh bangsa, bahwa ku dapat kasih-Nya. Ku mau masyurkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sungguh baik Engkau bagi kehidupan kami ya Tuhan.
Jikalau kami ada saat ini ya Tuhan, karena kebaikan, penyertaan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah demi anugerah yang Kau curahkan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang tidak terhitung yang Kau curahkan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk tubuh yang sehat yang Kau anugerahkan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau boleh memilih kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan untuk diselamatkan Tuhan. Jikalau bukan karena kasih-Mu yang besar dan sempurna itu ya Tuhan, kami adalah manusia-manusia yang binasa ya Tuhan. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk ambil bagian dalam memberikan persembahan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, semua yang kami miliki hanya berasal dari Engkau ya Tuhan. Jikalau kami dapat memberi ya Tuhan, itu semua karena pemberian-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh sama sumber Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang sempurna, damai sejahtera Yesus Kristus yang kekal, pertolongan, penghiburan dan kuat kuasa Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian dari yang termuda sampai lansia, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat siang jemaat sekalian, baik yang ada di rumah maupun juga yang ada di gereja. Kita sungguh bersyukur kalau pada hari ini kita semua bisa berkumpul mengingat akan naiknya Tuhan Yesus ke surga ya, dan Dia akan kembali untuk kita semua. Kita pasti pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Johari Yohanes dari GKY Mangga Besar yang telah menyampaikan firman Tuhan baik di dalam persekutuan doa yang kemarin malam maupun juga pada ibadah kenaikan Kristus pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Muse ya, kita bersyukur. Demikian juga mau mengingatkan kepada seluruh jemaat untuk segera mendaftarkan hadir ibadah untuk hari Minggu besok ya. Jangan lupa yang belum mendaftar cepat-cepat daftar ya, isi ya daftarnya ya. Dan juga mengingatkan bagi jemaat yang akan hadir di dalam ibadah onsite, di dalam ibadah umum hari Minggu bisa tiba di ruang ibadah di tempat ini jam 8.45 ya. 15 menit sebelum ibadah, jangan sampai terlambat ya. Pintu ditutup ya kalau terlambat ya. Dan juga saya lihat hari ini begitu banyak ada beberapa juga ya
remaja-remaja ya yang sudah 2 tahunan ya kita nggak ketemu ya, dulu masih sekolah minggu, sekarang udah jadi remaja, udah tinggi-tinggi, udah sampai nggak kenali ya, udah mukanya sudah berubah, apalagi pakai masker ya. Sungguh satu hal yang sangat penuh sukacita ya, bertemu lagi dengan remaja-remaja, pemuda-pemuda ya, dan diingatkan, ayo kembali persekutuan ya, persekutuan remaja itu ada on-site-nya setiap hari Minggu jam 9 di ruang remaja di Wisma Jason Lin ya, jadi jangan lupa hadir, ikut ya, datang lagi ya, beribadah bersekutu bersama. Dan gimana caranya juga bisa hubungi dengan pembinanya ya, Chuantao Hendrawan. Setelah ini coba tanya sama Chuantao Hendrawan ya, gimana caranya kalau mau ikut persekutuan komisi remaja lagi ya. Demikian pengumuman pada hari ini. Mari kita bersama-sama kita akan bersaat teduh.